وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعصمنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Marilah kita mulakan kuliah maghrib kita dengan bacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan ganjarannya kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, pada tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dan juga kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, kepada sanak saudara, kepada tuan-tuan guru, kepada ustaz, ustazah, cikgu-cikgu yang mengajar kita, dan juga kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terutama kepada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jabatan kuasa, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoganya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberi dia menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat hadir berjemaah di masjid. Kemudian insya-Allah antara maghrib dan isyak ni kita niat iktikaf, kita dapat pahala menunggu waktu isyak pula. Nanti mudah-mudahan isyak juga kita akan dapat solat berjemaah. Tuan berikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah terus pilih kita dalam perkara-perkara kebaikan sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Tuan berikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi menggunakan kitab 40 hadis, iaitu amalan yang sedikit tetapi pahalanya berganda, yang ditulis, yang dikeluarkan oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Tuan-tuan mereka Allah SWT, kita pada bab yang kedua, iaitu mengenai kelebihan berwuduk. Pada kuliah yang lalu kita telah membicarakan mukadimah mengenai kelebihan berwuduk. Berwuduk ini tuan-tuan adalah perkara yang kita akan buat setiap masa dan keadaan, terutamanya apabila kita untuk melaksanakan beberapa ibadah yang mesti kena ada wuduk baru kita boleh laksanakan ibadah tersebut. Antaranya pertama dah tentulah solat. Solat kena ada wuduk. Macam mana banyak pun solat kita, berapa rakaat pun berpuluh-puluh, kalau tak ada wuduk tak sah solat. Apa lagi tuan-tuan? Kalau kita tawaf di Baitullahil Haram, yang sekarang ni semua orang nak impikan. Siapa yang dah pernah pergi, semua rasa rindu nak pergi, tapi tak boleh pergi, kan? Ada duit berjuta pun tak boleh pergi lagi sekarang. Ini pun baru keluar kelulusan untuk pergi, tu pun tak tahu negara mana yang akan dibenarkan, kan? 6,000 je satu masa, kan, yang pergi umrah. Bayangkanlah, penduduk bumi ni ada 3 bilion ke 4 bilion lebih. Orang Islam 1/3 pada itu. Bayangkan tuan-tuan, susahnya nak sampai. Itulah betul-betul jadi jemputan Allah SWT baru dapat pergi. Lagi apa tuan-tuan? Bila kita nak baca Al-Quran, kita nak memegang Al-Quran, kita kena ada wuduk. Dan ada beberapa perkara yang lain. Barang siapa memelihara wuduknya, maka dia dipelihara Allah daripada melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan maksiat, kan? Tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah ceritakan mengenai perkara-perkara ini. Kemudian kita masuk kepada cara dan doa untuk setiap basuhan anggota wuduk. Pada kuliah yang lalu juga kita sentuh bagaimana Nabi SAW sangat menggalakkan untuk kita bersugi masa kita berwuduk. Dan Nabi sangat suka kita bersugi itu. Bahkan sembahyang solat yang dengan melakukan sugi dulu, maknanya gosok gigi itu dengan kayu sugi itu,
jauh lebih afdal 70 kali ganda daripada solat tanpa sugi. Kemudian kita masuk cara dan doa untuk setiap basuhan anggota wuduk. Yang pertama, duduklah di tempat yang tinggi dengan menghadap kiblat, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanallahul azim. Ini nama daripada ayat Quran. Tuan-tuan milik Allah Subhanahu wa taala, jika boleh berdiri, kalau tidak jika boleh duduk, jika tidak mengapa berdiri. Kita ambil wuduk tu, kata Ustaz Mahathir Harijul ini, duduk dalam tempat yang tinggi yang kita boleh duduk maksud dia ambil wuduk tu dalam keadaan duduk. Sekarang ni masjid surau pun banyak yang ada tempat duduk, tapi bukan semualah, ada satu dua. Satu daripada kelebihannya adalah kita dapat basuh kaki dengan baik, terutama pada orang warga tua kan, warga yang telah berumur ataupun orang yang uzur. Kalau tak ada tempat duduk tu tuan-tuan, dia jirus je kaki tu pakai bawah pipe tu. Kalau kita tengok kan, orang yang masjid yang ada dia punya, orang yang buat tempat wuduk tu dia ada inisiatif ataupun dia memang tahu keadaan masjid atau orang yang berwuduk, keperluan orang yang berwuduk, maka dia akan buat satu tempat duduk ada pipe tu. Kemudian yang kedua, pipe tu akan ada tinggi. Sekarang ni dia antara tinggi sangat pun tidak, rendah pun sangat pun tidak, kadang-kadang lebih rendah lagi, terpaksa nak menyangkung. Dulu ramai orang suka menyangkung ambil wuduk, sekarang jarang orang menyangkung, banyak berdiri. Sebab satu, bila kita menyangkung, air itu akan terpercik dekat kain ataupun dekat seluar kita tu. Banyak orang tak sedar. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ambil wuduk tu tempat ambil wuduk betul, tak apalah. Tapi kalau takut di situ juga ada orang membuang air kecil ke apa ke ataupun dalam toilet, maka takut air terpercik itu kena kat kain kita, air yang bernajis. Tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau boleh, bagusnya kata Ustaz Mahathir, maka kita duduk dan kita baca tadi tu, iaitu ini bukan wajib tuan-tuan, maknanya dia adab-adab yang kita boleh ambil untuk kita perbaiki dan sempurnakan kita punya wuduk. Iaitu kita baca tadi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhanku daripada mereka datang kepadaku. Maknanya dia, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Syaitan ni Allah SWT sebut sebagai adu mubin, musuh yang nyata bagi kita. Jadi sebab tu afdal dia ambil wuduk bukan dalam tandas. Kalau dalam tandas macam mana nak baca ni kan? Baca berdosa pula kita dalam tu, sebab tak menghormati bacaan Al-Quran atau ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, basuh kedua-dua tangan dan baca. Ni kita basuh tangan dulu, bukannya basuh tangan untuk yang rukuk tu, tapi basuh tangan dulu, kemudian baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halakah. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu tuah dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Ni doa semua tuan-tuan. Kalau ikutkan betul, kalau kita boleh buat semua ni, memang sempurnalah untuk kita, penuh dengan mengingati Allah SWT dan penuh dengan doa yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga boleh juga baca waktu basuh tangan itu dengan baca Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Yang bermaksud, ya Allah, peliharalah kedua-dua tanganku daripada melakukan maksiat kepadamu semuanya. Ini dia, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala daripada perkara-perkara itu. Kemudian yang ketiga, kita kemudian barulah baca niat wuduk seumpamanya. Baru kita berniat untuk wuduk, baca, dan juga boleh juga dalam hati kita. Sebagai contoh niatnya, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, saja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini yang diajar di sekolah, inilah dia asghari, nawaitu
raf'al hadathil asghari fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan mereka Allah SWT, ini adalah untuk orang yang sihat. Niat untuk orang sihat itu je. Tetapi bagi orang yang selalu dalam keadaan berhadas, iaitu daim al-hadas, kerana salisul baul, iaitu kencing tidak lawas, ataupun urinary incontinence, atau salisur rih, iaitu angin selalu keluar dari kubul atau dubur, atau ada pendarah atau darah istihadah, itu perkataan yang mesti ada ketika niat ialah untuk membolehkan salat. Seperti contohnya, nawaitul wudu'a li istibahati salah fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wudu' kerana membolehkan salat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Kenapa ada perbezaan sedikit? Ada orang dia mengalami masalah kencing tidak lawas. Dia rasa macam nak kencing, tapi dia pergi bilik air dah. Pergi bilik air, toilet tu, pergi tandas, dia keluarlah 2-3 titik, katakan. Ataupun dia kencing macam biasa, tetapi rasa macam tak habis, tapi air dah habis dah. Kan bila dia dah beristinja, basuh, kemudian dia pakai apa, dia rasa macam air tu keluar lagi. Kan ada yang tak boleh, kata orang tu kencing tak tos pun dia juga. Maknanya dia tak boleh tahan, air tu asyik keluar je. Jadi apa yang boleh dibuat masa dia ambil uduk, kalau dia ambil uduk, dia kencing dia masih keluar lagi. Macam mana sampai bila nak tunggu baru habis uduk, boleh ambil uduk? Maka apa yang boleh dibuat, dia basuh kemaluannya tu, kemudian dia pakai pampers ke ataupun benda-benda yang dibalut tu supaya jangan kena pakaian untuk bersalat dia, kemudian dia baru ambil uduk. Walaupun dalam keadaan air tu masih lagi keluar sikit dalam pampers orang dewasa tu ataupun dalam balutannya itu, maka dia kena betulkan niatnya, kena tambah untuk membolehkan solat. Maksud dia kita ambil uduk juga untuk membenarkan kita dapat solat. Kalau tidak, asyik batal je lah uduk tu. Ataupun orang yang selalu keluar angin. Kita ni mungkin dalam orang Melayu ni tak berapa sangat kan, sebab kita makan benda-benda yang boleh lagi lah tahan kan. Tapi ada orang yang suka makan halia, bukan halia ataupun lada hitam, ataupun dia suka makan kacang dal kan. Dimakan kacang dal banyak-banyak, lepas tu bila dia nak ambil uduk, maka angin tu tak boleh berhenti pula. Kejap bila dah setengah jam ambil uduk batal, ambil uduk batal. Maka inilah kalau orang tu memang ada penyakit yang begitu, angin dia perut dia tak boleh nak stop macam tu, maka dia boleh ambil uduk dengan menambah perkataan dalam niatnya itu, iaitu dengan nawaitul wudu'a li istibahatis salah fardhan lillahi ta'ala. Bagi sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ini hanya berlaku untuk solat fardu. Tuan-tuan memberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita berkumur-kumur. Kumur-kumur ni sunat, tuan-tuan. Kemudian kita baca Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati zikri laka. Yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk dapat membaca kitabmu itu Al-Quran dan memperbanyakkan zikir kepadamu. Ini semua doa-doa, tuan. Memang lama lah sudahnya kalau kita semua baca doa tu kat tempat uduk kan, nanti marah pula orang belakang-belakang. Tapi boleh kalau dah biasa, benda tu dah mati je, ataupun kita boleh sebut sekali lalu je. Kemudian yang kelima, ketika memasukkan air ke dalam hidung, kemudian bacalah Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Yang bermaksud, ya Allah, berilah peluang kepadaku untuk mencium wangian syurga dalam keadaan engkau redha kepadaku. Ini semua doa-doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, ketika mengeluarkan air dari hidung, bacalah Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'id dar. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mencium bau busuk neraka dan daripada tinggal di seburuk-buruk tempat, iaitu neraka. Tuan-tuan dan muliakan Allah SWT,
Perbuatan kita berkumur-kumur dan juga memasukkan air dalam hidung itu adalah sunat. Dan Nabi galakkan kita bila kita bangun pagi, selain bila kita berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung. Sebab apa? Syaitan berkumpul di dalam hidung kita. Jadi pagi itu, dan ada pendapat dari segi kesihatan juga beritahu bila kita masukkan air dalam hidung tu sampai terasa sakit di belakang gitu, di belakang itu, mana dia rasa pedih tu, sebenarnya baik untuk kesihatan. Salah satu fadilatnya kata pendapat itu ialah dia dapat mengelakkan serangan jantung. Bismillah. Maaf Jadi tuan-tuan, kita buatlah tuan. Satu, dia akan menghilangkan, Nabi suruh supaya kita dapat membersihkan hidung kita tu daripada syaitan. Sebab syaitan berkumpul, antara tempat yang dia suka berkumpul adalah dalam lubang hidung kita. Dan juga bila kita baca tu dengan doa tadi tu, supaya kita masukkan air tu, kita baca untuk dapat, mudah-mudahan hidung ni akan dapat membau-bau syurga, yang mana dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kemudian bila keluarkan air pada hidung tu, kita baca mudah-mudahan kita akan dihindarkan daripada bau neraka. Setengah riwayat mengatakan bahawa neraka itu dapat didengari dalam jarak 1000 tahun perjalanan. Kalau bunyi pun dengar tuan-tuan, tidak mustahil baunya juga sampai. Jadi tuan-tuan, bila Allah SWT, kita berlindung dengan Allah daripada perkara-perkara seperti itu. Sebab itulah kita baca doa ini, mudah-mudahan Allah makbulkan. Kemudian yang ketujuh, membasuh muka. Bacaan ketika membasuh muka, bacalah Allahumma bayyit wajhi binurika yawma tabayyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Yang bermaksud, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan nurmu pada hari putihnya wajah-wajah para kekasihmu, itu pada hari kiamat. Dan janganlah hitamkan wajahku dengan kegelapan ciptaanmu pada hari hitamnya wajah-wajah musuh-musuhmu. Panjang tuan-tuan. Kemudian yang ke-8, bacaan doa ketika membasuh tangan kanan. Bacalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah kitab catatan amalanku kepadaku dari sebelah kananku, dan hitungkanlah amalanku dengan hitungan yang mudah. Kemudian yang ke-9, ketika membasuh tangan kiri, bacalah Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min warai zahri. Iaitu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada engkau berikan kitab catatan amalanku kepadaku dari sebelah kiriku atau dari sebelah belakangku. Kemudian yang ke-10, ketika menyapu kepala dan rambut, bacalah Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Yang bermaksud, ya Allah, limpahkanlah diriku dengan rahmatmu, tempatkanlah aku dengan keberkatanmu, naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari yang tiada naungan kecuali naunganmu. Kemudian yang ke-11, ketika menyapu kedua-dua telinga. Ini telinga pun sunat. Bacalah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang mendengar perkataan yang baik
dan mengikuti sesuatu yang terbaik. Ya Allah, dengarkanlah aku seruan penyeru syurga bersama orang yang baik. Kemudian, tidak mengapa menyapu batang leher dengan membaca. Mana dia ada setengah orang lepas dia basuh telinga, kepala, telinga, kemudian dia sapu dekat belakang tengkuk dia, batang leher dia. Maksud dia selalu kalau mazhab Syafi'i ni jarang lah yang buat. Tak ada, tak ada. Tapi kalau kita tengok pergi masjid India, mazhab Hanafi, dia selalu buat tu. Basuh tu dia apakan dia punya leher, Maliki kan. Tuan-tuan mereka Allah SWT boleh buat begitu, tak ada masalah. Kemudian kita bacalah Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Yang bermaksud, ya Allah, lindungilah leherku, iaitu diriku, daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada rantai-rantai dan belenggu-belenggu neraka. Kemudian ketika membasuh kaki kanan, bacalah Allahumma thabbit qadamayya ala siratil mustaqim yauma tazillul aqdam finnar. Yang bermaksud, ya Allah, tetapkanlah kedua-dua kakiku di atas titian siratul mustaqim pada hari di mana tergelincirnya kaki-kaki itu orang yang berdosa ke dalam neraka. Inilah yang disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin ke surat 43, kerana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mashur raqabati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Yang bermaksud, mengusap leher menyebabkan mendapat keselamatan daripada belenggu pada hari kiamat. Riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Maksud dia, tadi perbuatan kita menyapu pada leher tadi, itu ada dia punya nas ni yang menyebabkan dimasukkan dalam kitab ini, iaitu daripada riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, iaitu siapa yang mengusap leher menyebabkan mendapat keselamatan daripada belenggu pada hari kiamat. Belenggu ni tuan-tuan macam rantai, belenggu kan? Kalau kita tengok cerita-cerita orang yang dirantai tu, tahanan perang tu, dia belenggu bukan saja di kaki, bahkan di lehernya. Yang tu yang belenggu terpaksa tunduk itu, yang tu nanti di akhirat lebih teruk lagi belenggu. Dan kita dengan berbuat begitu, mudah-mudahan sebagaimana yang disebut tadi dalam hadis yang diriwayat Ad-Dailami ini, kita terlepas daripada belenggu yang ada pada hari kiamat, hari padang mahsyar nanti. Kemudian kita basuh kaki kiri, bacalah Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadami ala sirati yauma tazillu aqdam munafiqina finnar. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku di atas titian siratul mustaqim pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik ke dalam neraka. Ini adalah doa-doa yang kita boleh amalkan, tetapi untuk mulakan tu mungkin agak berat. Kita ambil wuduk pun wajib. Yang ambil selalu baca apa yang wajib saja kan. Kalau tidak, tak ambil wuduk pula nanti kalau panjang sangat kan. Tapi ini adalah perkara yang boleh menyempurnakan wuduk kan. Kalau orang yang betul-betul menjaga wuduknya, maka dia akan sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan kesempurnaan wuduk itu dengan boleh kita baca-baca doa-doa ini, supaya kita lebih tawaduk lagi, lebih fokus lagi pada waktu berwuduk. Sebab tu sangat tidak digalakkan pada waktu kita tengah berwuduk itu berborak-borak. Kan ada juga orang pergi ambil wuduk, sebelah kawan dia borak-borak tanya gitu kan. Daripada berborak itu lebih baiklah kita baca doa ni. Jadi wuduk yang sempurna menghapuskan dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduk tersebut, keluarlah, itu diampunkan dosa-dosanya daripada jasadnya sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan apa tuan-tuan?
hilang kita punya dosa-dosa kecil itu akibat daripada kesempurnaan wuduk kita. Dan bukan sahaja hilang daripada atas-atas ni, tetapi bahkan daripada celah-celah kuku kita pun dihilangkan dosanya, tuan. Begitulah perumpamaannya. Maknanya dia kotoran-kotoran dosa kita di celah kuku tu pun akan hilang. Jadi banyakkanlah kita menjaga wuduk. Kalau lebih baik sepanjang masa ada wuduk, lebih baik lagi. Tapi yang paling tidak, bila kita nak melakukan salat, kita sempurnakanlah wuduk kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud apabila seseorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, maka setelah dia membasuh mukanya, keluarlah dari wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua-dua matanya melalui air atau bersama titisan air yang terakhir. Ketika dia membasuh kedua-dua belah tangannya, keluarlah dari kedua-dua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Ketika dia membasuh kedua-dua belah kakinya, keluarlah dari kedua-dua kakinya setiap dosa yang dilangkah oleh kedua-dua kakinya bersama air atau bersama air terakhir, hinggalah setelah dia selesai berwuduk, dia bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan, punyalah mudah Allah SWT bagi anugerah pada kita umat Islam ni. Kalau kita dapat jaga wuduk saja, wuduk yang sempurna itu menghapuskan dosa. Anggota kita yang paling banyak dosa apa, tuan-tuan? Muka kita ni, sebab kita banyak ada mata kita kat situ kan, kita melihat benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok. Ada hidung kita kat situ, kita bau pada benda-benda yang tak sepatutnya kita bau. Contoh apa, tuan-tuan? Kalau orang lelaki kan orang perempuan lalu kan, tahu dia kan ni minyak wangi, ni sianu kan, ada benda tu sebenarnya dia terbau, tak apa juga, lepas tu cari belah bau tu, tak boleh kan. Ataupun dia benda-benda yang tidak halal pada dia. Kemudian ada juga di situ mulut kan, ada mulut di situ, di muka kita ni ada mulut, maka dia juga dapat menghapuskan dosa. Bila kita basuh muka kita, ada dia punya dosa-dosa yang akan gugur di situ. Kemudian apa lagi yang tangan kita kan, bila dapat basuh tangan, maka keluarlah dosa-dosa pada tangan kita bersama titisan air ataupun titisan air yang terakhir itu kan. Kemudian kaki kita, tangan kita ni memang banyaklah macam-macam sekarang ni, dengan dosa apa ni, WhatsApp lagi, tulis sana tulis sini kan, dengan benda-benda yang berkaitan dengan maksiat tangan kita, itu pun akan dihapuskan bila kita basuh tangan kita dalam waktu kita mengambil wuduk. Kemudian dosa kaki kita yang melangkah ke sana dan ke sini untuk berbuat dosa itu akan hilang juga bila kita membasuh kaki kita mengikut hadis yang dah kita baca tadi. Tuan-tuan milik Allah SWT, sebab itulah sembahyang solat 5 waktu dengan berwuduk padanya itu, dalam satu hadis yang lain menyebutkan bahawa dia seolah-olah melalui 5 sungai kan, 5 sungai yang mana dia mandi padanya pada tiap kali dia melakukan solat itu kan. Bersih dia kan, perumpamaan orang yang kerja kotor tapi dia bersih sebab dia melalui sungai itu bila dia nak berwuduk kan. Maka hapuslah dosa dia. Ini perkara-perkara macam ni, tuan-tuan, diberitahu oleh Nabi SAW. Kita berwuduk macam biasa, tapi sebenarnya rupanya dia mengandungi banyak benda-benda yang kita sebenarnya kalau kita buat betul-betul, dia akan menghapuskan dosa kita. Tuan-tuan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang keempat, itu berkenaan dengan
berwuduk sebelum tidur supaya mendapat doa malaikat. Ini adalah satu benda yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis ini an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahhiru hadhihi al-ajsad tahharakumullah fa innahu laysa min 'abdin yabittu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahira. Atau kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tabrani, yang bermaksud daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah badan-badan kamu, itu dengan maksudnya berwuduk, supaya Allah mensucikan kamu, kerana sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci berwuduk, melainkan ada malaikat akan bersamanya pada pakaiannya. Tidaklah dia membalik-balikkan badannya walau satu saat pun pada malam itu, melainkan malaikat tadi berdoa yang artinya, ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini kerana dia tidur malam dalam keadaan suci, iaitu berwuduk. Tuan-tuan malaikat Allah Subhanahu wa taala ini pun dapat pahala kan. Dan bukan saja dapat pahala, dijaga pula oleh malaikat. Tuan-tuan malaikat Allah Subhanahu wa taala, bila malaikat bersama dengan kita, maka syaitan pun lari. Dia dua je tuan dengan kita ni. Kita dengan malaikat, syaitan lagi. Kita dengan syaitan, malaikat lagi. Bila kita syaitan, bila pula syaitan akan bersama dengan kita? Bila kita dalam tidur dalam keadaan kotor, ada bernajis badan kita, dalam keadaan kita tidak suci, datanglah syaitan tu yang mimpi macam-macam tu. Sebab tu ada adab tidur tu yang kita kena, bagusnya ambil uduk. Walaupun kita tidur dengan rumah kan, isteri tidur dengan suami, suami tidur dengan isteri kan, bila kita duduk atas katil tu dah ambil uduk tadi, kejap kan terkenalah belak kan, batal lah uduk. Tapi tak mengapa, kita dah ambil uduk mula-mula tadi, maka Allah SWT dah catatkan kita dalam keadaan beruduk. Tuan-tuan malaikat Allah SWT, bila kita beruduk, malaikat jaga kita. Baca 4 kul, 3 kul tu, baca itu kursi sebelum tidur kan, semua baca doa tidur kan. Maka ini semua akan menyebabkan kita terjaga waktu kita tidur, dijaga oleh Allah SWT, dijaga oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ada amal-amalan begini waktu dia nak tidur, maka bukan saja dia selamat, harta bendanya juga selamat. Sekarang ni ada orang mati, rumah terbakar, dia terperangkap dalam tu, sesedar je bilik dia dah terbakar, rumah habis terbakar. Benda-benda ni dapat dielakkan dengan amalan-amalan seperti ini. Bila malaikat yang jaga kita kan, dengan izin Allah kan, benda-benda pencuri masuk lah, rumah terbakar lah, ada macam-macam hal kan, maka dapat dielakkan kerana kita serah diri kita ni kepada yang punya dunia ni, iaitu Allah yang Maha Kuasa. Allah hantar malaikat untuk jaga kita tuan. Bila malaikat ada dekat kita, maka dia syaitan lagilah, dengan syarat jangan kita tidur telanjang bulat kan. Malaikat malu dia, lari dia kan. Pakailah selimut ke apa, pakailah pakaian yang elok-elok menutup aurat sikitlah. Jadi tuan-tuan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dah masuk waktu ke? Dah masuk waktu, kita bagi laluan untuk azan dulu, insya-Allah. Ikut peraturan dia. 2 minit lagi. Yang ni cepat sikit. Tengok, bukan sahaja jam pun ada beza kan. Jadi amalan agama pun ada beza-beza sikit tu, semualah kan. Jadi 2 minit lagi. Jadi faedahnya selalulah berwuduk. Bila kita banyak berwuduk, mengekalkan wuduk pada badan kita, pada tubuh kita, maka kita ni akan dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang dihantar, diduduk dalam pakaian kita. Diriwayatkan pada Sayyidina Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid.
Ini dia ambil daripada, lihatlah dalam Inna i'ana at-talibin bab 2 muka surat 145 dan dalam kitab Misbah ad-Duja muka surat 87. Makna dia tuan-tuan, siapa yang mengekalkan wuduk pada jasadnya, pada waktu itu datang pula malaikat maut untuk cabut nyawanya, maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia mati syahid. Besar tak pahala mati syahid tuan-tuan? Besar tuan-tuan. Kita bagi laluan untuk azan dulu. Dah berlari pula Bilal lah. Ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudahlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudahlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Nah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbah salatul qahar syarafa wa darajatul a'latul rafi summa qabna. Tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit. Dia tak boleh berpanjang kan. Kita marah Jais ni. Jais punya peraturan supaya habis je, masuk je waktu terus penutup masa dia kan. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya tuan-tuan, dengan hanya berwuduk sahaja banyaknya lah ganjaran yang Allah bagi pada kita, pahala satu perkara kita dapat, dan juga Allah tawarkan kita perlindungan
daripada syaitan, daripada bala bencana, malaikat datang jaga kita, kan? Seperti mana yang kita tahu bahawa bila malaikat ada, syaitan akan lari. Bila kita ni terdedah, maknanya dia tidak ada perlindungan Allah Subhanahu Taala, maka syaitan yang datang. Bila syaitan ni datang, maka dia akan membawa kepada kebinasaan. Memang itu je lah kerja syaitan, dia bawa kita ni kepada kebinasaan. Tengok macam dia baik kita apa semua, tapi dia nampak macam elok, tapi sebenarnya dia membawa kepada kebinasaan. Dan benda-benda yang dibawa oleh syaitan, benda yang disukai oleh nafsu. Tuan-tuan, bila Allah SWT, maka dengan berwuduk saja kita dapat banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan jangan lupalah itu nak ambil peluang ini, tuan-tuan. Kan, dalam banyak kelebihan-kelebihan berwuduk yang lain-lain pun ada masih banyak lagi. Tapi yang kalau kita masih, makna dia kita ambil yang ada pun dengan perlindungan yang Allah tawarkan, dengan selalunya kita berwuduk, itu pun dah cukup bagus untuk kita, dan banyak pula ganjaran yang Allah sediakan kepada kita. Tuan-tuan, bila Allah SWT mudah-mudahan dengan berwuduknya kita, mengamalkan wuduk kita, kesempurnaan wuduk itu, maka akan menggandakan pahala kita dan juga ganjaran, dan juga salah satu asbab kepada sempurnanya solat kita, tuan-tuan. Sekarang ni perkara paling susah sekali dalam solat kita adalah mendapat kekhusyukan. Susah nak khusyuk, tuan-tuan. Salah satu tanda hari kiamat, nak dekat-dekat dengan hari kiamat akhir zaman ini, ialah hilangnya khusyuk dalam solat kita. Kan? Dalam sebulan berapa kali kita solat terlupa rakaat? Berapa kali, tuan? Kan? Tak payah tunjuk orang lah, kita sendiri, kan? 4 ke 3 ni, 4 ke 3 sekali kita bangun lagi, rupanya dah 5 rakaat dah, kan? Ini semua ni kerana adanya syaitan yang duduk kita celah ni. Sekarang ni pula kita dalam apa, preventif, dalam apa nama ni, pencegahan, kita semayang pun jauh-jauh sikit, kan? Sedangkan ada hadis yang suruh kita rapatkan saf. Jadi bayangkanlah, tuan-tuan, sekarang ni ada orang mula membangkitkan isu-isu ni, katanya takkan lama sangat apa nama ni, nak semayang jauh-jauh ni, kan? Orang makan dalam restoran elok je, satu table tu penuh je orang, satu tak ada apa pun, kan? Dah mula isu-isu seperti ini. Dan masjid pun kira-kira jalan. Satu masalah masjid atau surau, bila dijarakkan tu, jemaah yang boleh masuk jadi berkurang lah, kan? Ada masjid-masjid tu dia tak boleh tarik dah lagi. Itulah jumlah jemaah dia. Patut boleh isi 500 orang, tiba-tiba bila jarak ni mungkin dalam 250 atau 300 orang saja, hilang setengah. Maka dia jadi kesukaran pada orang yang kalau bersama jemaat tu, tak lambat sikit habislah, tak habis semayang. Tu yang ada juga bentang kat luar pada masjid tu, ada beberapa tempat macam tu, kan? Semayang jemaat tak boleh masuk dah kawasan masjid tu, semayang dekat luar, bentang sejadah. Syukurlah siapa yang bawa sejadah, kan? Kalau tak semayang lah atas tar tu, kan? Kalau dekat luar negara biasa, kan? Tapi kat Malaysia ni kalau orang semayang atas tar, mula kata macam-macam, kan? Padahal boleh je kalau tak asalkan tempat tu bersih. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah wuduk kita, sempurnakan wuduk kita, mudah-mudahan dia akan menyempurnakan kita punya solat, dan juga mendapat kita dalam solat kita tu kekhusyukan dan dijaga oleh malaikat daripada syaitan. Tuan-tuan muliakan Allah SWT, kita berhenti dulu setakat ini. Mudah-mudahan kita akan, apa yang kita dengar pada hari ini kita dapat amalkan, kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya. Mohon maaf atas segala salah silap. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan saya dan tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama dengan para Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat, para syuhada, para salihin di dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.